wanita hari ini. Minggu baru, mood yang cukup ceria dan kami berdua bersama anda hari ini di WHI. Saya Sugita dan Fatin Hamimah Yusof akan bersama anda sepanjang 1 jam ini. Ya, betul tu Sugi. Kita harapkan hari Isnin yang penuh dengan semangat dan juga keceriaan. Lagi-lagi untuk adik-adik dah cuti seminggu kan. Nah, hari ini hari pertama mereka memulakan cuti sesi persekolahan. Kita harapkan ada semangat baru, ada keceriaan untuk hari Isnin ni. Mungkin dalam kalangan ibu bapa juga ceria sebab anak-anak dah pulang ke sekolah. Betul ke tak? Saya boleh setuju jugalah Okey, kan. baik-baik. Dan pastinya kalau kita lihat pun Fatin, mungkin anda telah menghabiskan hujung minggu anda bersama dengan keluarga, pelbagai aktiviti yang telah anda lakukan. Apapun kalau anda nak kongsikan bersama kami, anda boleh terus kongsikannya di Facebook kami. Dan cuaca sewaktu hujung minggu pun tidak menentu. Betul, kan? tak berapa mengizinkan. Betul. Hujan lebat semalam, seharian juga mendung. Kita harapkan yang terbaik untuk anda, jaga kesihatan. Kalau ada apa-apa perancangan untuk aktiviti luar dan sebagainya, periksa dahulu di mana-mana laman web Met Malaysia kan, sebagai contoh untuk anda pastikan cuaca hari ini betul-betul baik, barulah boleh lakukan aktiviti. Tadi bila saya masuk ke Sri Pentas, saya berbual sedikit dengan abang polis lah. Sempat Sebab dia mendung kan, jadi saya macam, abang rasa hujan ke tak hujan hari ini? Jadi macam adalah sedikit persoalan di situ. Tapi apapun, kita harap tidak hujan hari ini kerana Fatin, menurut laporan yang dikeluarkan, paras air laut di sepanjang pesisir Kelang dan Kuala Selangor diramal mencecah 5.5 meter hari ini susulan fenomena air pasang besar. Tapi jangan risau, ini semuanya dalam keadaan yang terkawal dan setakat ini tidak hujan lagi. Betul. Kalau menurut Jabatan Bomba, yang mana 10 balai bomba telah pun dikerahkan untuk kerja-kerja menyelamat dan sebagainya. Tapi untuk anda mungkin yang mana terkesanlah kan duduk berhampiran dan sebagainya, cepat-cepat lakukan ataupun bertindak lebih awal lah. Sekiranya air naik semalam 5.4, hari ini 5.5 meningkat. Jadi lakukan orang kata tindakan awal, dokumen-dokumen, makanan, ubat-ubatan tu sediakan awal-awal. Ambil apa yang perlu sahaja. Dan minggu lepas kalau tak silap saya Fatin, ada laporan yang dikeluarkan di mana seorang lelaki, beberapa orang tersangkut gara-gara mengambil rakaman ataupun footage banjir. Jadi dia terperangkap disebabkan itu. Anda jangan terperangkap disebabkan itu. Jadi bila anda tahu ada amaran ataupun keadaan yang berbahaya, cepat-cepat Selamatkan diri anda dan juga ahli keluarga anda. Okey, itu berkenaan dengan antara laporan yang menarik perhatian kita hari ini. Semalam yang mana berlangsung anugerah industri muzik AIM ke-23. Meriah sekali saya tengok Sugi. Betul. Dan saya sempat juga berbual dengan salah seorang artis yang bersama kita hari ini yang juga telah memenangi satu anugerah. Tapi kami nak kongsikan bersama dengan anda, iaitu Yoni Boy telah memenangi kategori album terbaik menerusi album Yoni Deluxe Version. Tahniah. Dan juga kita tahu yang mana Yoni Boy melayakkan diri beliau untuk menerima dana bernilai RM200,000 daripada Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia. Ini adalah salah satu orang kata pencapaian yang membanggakan. Orang kata seni muzik itu sampai ke hati pendengar dan juga peminat industri muzik. Jadi kalau nak tahu siapa pemenang yang akan bersama dengan kita hari ini, anda kena sabar, tunggu, nanti beliau akan bersama dengan kita. Dan baik, kita ke topik kita pada hari ini. Okey, saya nak tanya Fatin Hamimah Yusof lah. Sebab saya rasa penonton pun tahu yang Fatin ni seorang yang senang terhibur. Saya silap hari ini bersiap. Okey, sebab apa? Kata topik hari ini mungkin sedikit sebanyak dapat merungkai permasalahan. Kenapa yang senang sangat terhibur tu? Mungkin kadang-kadang lawak yang orang kata diberikan kawan-kawan ni dia secara spontan. Itu yang kita mudah. Kadang-kadang nak cuba untuk kita tahan, tapi tak boleh, tak mampu. Awak dah mula gelak? Saya mula gelak sebab saya teringat satu insiden bersama dengan Fatin Hamimah Yusof. Tapi mungkin anda di rumah pun seseorang yang senang terhibur. Dan hari ini kami nak berbincang mengenai terapi ketawa. Ya, betul. Kadang-kadang kita ni senang terhibur, kita gelak sebab kawan kita buat lawak. Ada orang kalau tak ada lawak pun dia macam boleh membaca minda kawan dan terus gelak. Tengok ni, saya tak cakap apa-apa pun dia dah gelak. Tetapi terapi ketawa ini sebenarnya adalah satu terapi, kan? Ada orang mempraktikannya buat kesihatan mereka, tetapi ada orang juga mempraktikannya kerana ia membuatkan mereka rasa ceria, ceria, happy, tenang kan. Kalau boleh setiap hari tu kita
kita nak ada sedikit elemen-elemen keceriaan, gelak, ketawa dan sebagainya. Itu adalah satu terapi yang kita nak bawakan hari ini. Jadi anda penonton jangan lupa untuk kongsikan. Mungkin anda kata luar biasa terapi gelaknya, ketawanya, kongsikan dengan kami di Facebook kami dan juga di Instagram kami. InsyaAllah kita akan panjangkan kepada 3 tetamu kita di studio. Ya, kami nak mulakan terapi ketawa kami. Anda pun gelak ketawa bersama kami. Kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Gelak-gelak. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bilakah kali terakhir anda ketawa? Tahukah anda, dengan ketawa kita dapat mengubah perasaan seseorang. Ketawa dan senyum juga selalu dikaitkan dengan rahsia awet muda. Namun, tahukah anda, ketawa dipercayai boleh menjadi penawar bagi mereka yang mempunyai tekanan dan boleh meningkatkan sel imun badan. Selain itu, ketawa juga dikatakan sukan tanpa sedar. Ini kerana hanya dengan ketawa selama 10 hingga 15 minit, ia mampu membakar sehingga 40 kalori. Di samping itu, tahukah anda ketawa juga boleh berjangkit? Kita akan secara langsung tersenyum apabila orang di sekeliling kita ketawa. Ini kerana terdapat neuron yang dirembeskan apabila kita ketawa. Namun, mengikut kajian, ketawa juga ada keburukannya, termasuk boleh mencetuskan asma. Adakah ianya benar? Fatin. Ada suara-suara. Mungkin kita Awak gelak betul? Saya gelak betul. Okey, tarik nafas. Sebab apa itu mungkin terapi. Tapi mencabar hari ini ya. Betul. Tapi kita nak kena lunaskan tanggungjawab yang mana kita nak bawakan terapi ketawa untuk penonton hari ini. Nampak topik dia memang macam santai-santai hari Isnin kan. Tapi sebenarnya banyak pengisian yang kami bawakan. Okey, baik. Kita bersama dengan 3 orang tetamu di studio. Kita bersama dengan tak lain tak bukan Mami Didi alias cukup ceria, warnanya sangat poppy, sesuai untuk hari Isnin. Selamat datang Mami. Thank you. Sebelahnya Papa. Dia Papa. Ni Mami Papa. Dia ni sangat serius. Kita kena ajar dia terapi ketawa. Betul. Kita bersama dengan Zizan Razak. Terima kasih jemput saya. Sama. Dan juga kita bersama di hujung sana Encik Faizul Naim yang mana perunding pembangunan potensi diri. Hari ini kita nak banyak ambil ilmu daripada Encik Faizul juga. Kenapa awak dah ketawa belum apa? Saya nak berkongsi bersama dengan penonton. Sebelum kami memulakan tadi, Zizan dia kan orang serius. Jadi dia nak baca buku ni. Tapi buku kami ni adalah hanya prop. Dia nak buka buku dia pecah rahsia. Okey. Baik, kita nak mulakan dengan Mami lah. Kalau bercakap mengenai terapi ketawa ni Mami, kalau tadi laporan tadi kita banyak ketawa, boleh apa kata? Awet muda. That is right. That is right Mami? That is right. Very right. Kalau Mami sendiri terapi Mami tu sebenarnya membuat orang ketawa. Kenapa? Dah mula. Kenapa membuat orang ketawa atau Mami sendiri yang memang suka mudah terhibur? Mudahlah memang terhibur. Tengok muka dia pun aku dah gelak. Macam mana? Tukar macam mana Mami? Dah ujung-ujung aku nampak. Dia pernah aku enter, aku nampak lemak hidung dulu. Aku gelak. Itu dia tengok muka kita tengok muka dia. Ingat gaya Korea. Spek mata punya. Okey, baik. Tapi Mami, kami nak tahulah. Mami ni seorang yang kerja Mami, ya betul, sentiasa gelak dan sebagainya. Tapi sebagai seorang Mami Didi alias, adakah Mami ni seorang yang sangat ceria, sentiasa gelak ataupun ada kalanya Mami ni memang serius, orang tak pernah tengok sahaja? Dia tengok jawab kau. Awak ingat dia tak ada sensor sakit perut? Tak adalah. Hari dia sakit perut, dia serius lah. Dia sebenarnya ketawa tu memang rutin harian lah. Mami ni memang, tapi tak ada orang cakap. Tiap saat aku tahu kan aku ketawa, orang kata aku gila pula. Kan dia tak ada orang sebelah aku gelak seseorang tu gila pula. Tapi when in business dengan kerja apa semua tu normal lah. Okay. Cuma memang Mami dengan anak-anak pun kadang ada time-time juga untuk kita boleh ketawa, kita boleh orang kata bergurau, tapi ada time juga masa-masa yang kadang dia boleh keluar api. So makna orang yang sentiasa nampak dia happy, nampak dia macam buat orang gembira, tapi sebenarnya di dalam dia sendiri yang tahu. Okey, kejap lagi Mami kena kongsikan. Tengok rambut pun hangus tu. Nampak? Terbakar. Keluar oven lah. Saya ingat ada game ball tadi. Okey, Zizan pula. Saya. Zizan kalau tak payah buat apa-apa, diam pun boleh gelak. Zizan, sebenarnya awak terapi untuk memberi orang ketawa atau sendiri rasa kepuasan bila ketawa? Oh, lain macam ayat dia. Sendiri rasa kepuasan. Okey. Pertama dulu saya terangkan dulu. Komedian ni adalah orang yang serius.
dan dia kena mengenal psikologi orang untuk buat lawak. Kalau kita, untuk saya anugerah lah. Okey. Sebab saya pun tak tahu macam mana saya boleh melawak, saya pun tak tahu macam mana orang boleh ketawa. Itu pada saya anugerah. Saya pun kadang tak faham, kadang saya faham juga. Tapi kadang saya dah tahu nak cakap apa untuk orang ketawa. Saya dah tahu saya bagi soalan ni, dia mesti jawab ini dan saya akan jawab ini. Itu maksudnya penyusunan untuk buat lawak lah. Dan untuk jadi komedian, dia harus menjadi orang paling bijak. Sebab nak jadi bodoh. Faham tak maksud saya? Kalau orang bodoh, dia tak boleh jadi bodoh dah. Dia dah bodoh. Tapi kalau orang bijak, dia boleh jadi bodoh untuk bodohkan orang. Sebenarnya dia bodohkan orang. Orang ketawa. So dia balik, dia senyum je. Saya perlukan masa sedikit untuk hadap. Mana kita boleh berehat berehat. Ataupun nak cuba spek dia. Tengok. Nampak lagi jelas ya bila pakai spek. Okey. Baik, itu dari sudut kerja Zizan. Tapi kita nak tahu daripada Encik Fauzul juga. Kita sering kali kaitkan dengan bila kita gelak ketawa ni meningkatkan endorfin, membuatkan kita lagi happy, kurangkan kemurungan dan sebagainya. Betul kan Encik Fauzul? Tapi sebagai seorang manusia nak gelak hari-hari secara secara method ni macam susah juga. Tapi macam mana untuk praktikkannya Encik Fauzul? Bila menyebut tentang ketawa, ketawa ni adalah satu kaedah semula jadi yang Tuhan beri pada manusia. Untuk apa? Untuk mengurangkan hormon-hormon stres dan meningkatkan hormon-hormon bahagia. Baik. Okay. Bila menyebut tentang hormon stres, dalam diri manusia ni ada satu hormon namanya hormon kortisol. Hormon ni bila dia naik, kita stres. Sebab tu bila kita bawa kereta, bila kita dalam keadaan kesesakan jalan raya, tiba-tiba anak menangis waktu kita tengah tenang-tenang, hormon tu dia naik serta-merta. Sebab dia tu adalah hormon semula jadi sebenarnya. Dan mana dia akan terjana apabila ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan benda itu berlaku. Jadi apa yang kita buat bila kita ketawa adalah satu mekanisme bagaimana untuk menurunkan hormon-hormon stres ni dan meningkatkan hormon bahagia. Dan hormon bahagia namanya hormon endorfin tu. Sebab tu hormon endorfin ni ada dua kaedah selalunya orang guna untuk meningkatkan hormon ni. Pertama, kaedah yang mana dipaksa. Itu yang ada orang cucuk sana, cucuk sini untuk memaksa hormon tu naik. Yang morfin lah, dadah lah, ais lah. Sebab apa? Nak bahagia. Tapi kaedah semula jadi yang Tuhan beri kita adalah kaedahnya kaedah ketawa. Dan bila kita ketawa, hormon tu akan naik. Dan yang menariknya pula, bila kita ketawa, bukan sekadar hormon tu naik. Metabolisme kita pun naik. Yang menyebabkan kalau orang yang selalu ketawa, dia akan selalunya akan rasa berpeluh. Sebab apa? Sebab metabolisme naik. Dan sebab tu ada setengah orang, bila dia ketawa banyak, dia akan rasa release, dia akan rasa tenang, akan rasa seumpama dunia ini dalam keadaan kebahagiaan. Sebab dia dah menggunakan tenaga yang banyak untuk ketawa. Ada orang tanya, berapa lama masa yang bagus untuk ketawa? Kalau ikut kajian, ketawa yang baik untuk kesihatan lah. Untuk kesihatan, minimum 10 minit satu hari. 10 minit satu hari. Satu hari. Dia 10 ke 15 minit. Saya tak ketawa. Dia tak semestinya ada gap. Maksudnya kalau mungkin 5 minit pun okey. Tapi kalau boleh dalam 10 ke 15 minit tu sekali je buat. Tapi dia adalah kaedahnya. Ada kaedahnya. Dan 3 hari 2 malam. Tapi tadi dia cakap dia tak ketawa, dia buat orang gelak. Apa endorfin awak yang meningkatnya? Actually, kalau saya tengok cerita saya atau saya tengok cerita kelakar, saya lebih pada mengkaji. Mengkaji cara nak buat lawak macam mana semua benda. Macam Prof cakap tadi kan, ada orang cucuk, endorfin dia naik. Tapi kawan saya cucuk, bibir dia naik. Ada cucuk botox, dia salah cucuk. Okey, so bukan itu kita nak ceritakan. Kenapa Mami? Mami? Aku dah kena cocok dah tadi. So apa yang saya katakan di sini, saya banyak mengkaji bagaimana nak buat lawak. Sebab ini kerjaya saya. Tetapi persoalannya, bila saya buat satu Malaysia gelak, siapa yang buat saya ketawa? Saya nak tanya tu. Saya tanyakan kepada Zizan Razak. Siapa Zizan? Saya pun tak tahu. Tapi kadang-kadang kebahagiaan orang lain tu buat saya ketawa. Buat saya rasa tenang, buat saya rasa senang. Contoh situasi. Macam-macam. Contohnya saya naik stage kan. Saya banyak show saya buat kan. So contohnya sebelum ni, stage besar yang saya bertanding tu. So kemenangan satu buat saya. Tapi kadang itu buat saya keluarkan air mata. Tapi bila orang ketawa satu hall tu kan, buat saya rasa macam okey, ini kepuasan saya. Tapi Zizan tak gelak, itu kepuasan. Yang gelak yang macam yang 10 minit tu. Tapi kalau tanya saya, Johan je boleh buat saya ketawa. Okey, tapi ini soalan saya tujukan kepada Zizan dan juga Mami. Tapi Mami jawab dahululah. Adakah Mami rasa bila Mami ni seorang yang sering kali ketawa, nampak sebagai seorang yang ceria, adakah Mami rasa orang ambil mudah Mami ni, macam take for granted lah? Sebab dia ni suka ketawa, dia ni selalu terhibur. Mungkin benda tu ada. Pasal dia tengok kita ni asyik
happy go lucky, suka je. So kadang orang akan macam ambil peluang, ambil kesempatan. Maksudnya dia kata okey lah, dia ni boleh je, dia relax je. Kau boleh anytime. So benda-benda tu be careful macam kita ni tak semestinya kalau korang tengok kita memang all the time pelawak, kita bagi orang ketawa, tapi dia tak boleh ambil kesempatan kat kita pasal kita bijak. Nampak muka kau. Yalah, itu saya nak bagi tahu kan dalam ada program ni kan. Komedian ni bukan orang gila untuk dipermain-mainkan. Faham tak? Orang selalu menganggap aku buat lawak bodoh kejap, aku naik stage kejap, aku bayarlah sikit-sikit kan. So dia orang selalu menganggap kita ni bukan orang gila. Kita ni manusia biasa. Cuma dia beri kelebihan untuk boleh buat lawak. Macam penyanyi dia beri kelebihan untuk menyanyi. So ini kerjaya dia, ini kerjaya kita orang. Tetapi kita ni orang yang normal, boleh berfikir, boleh drive, boleh borak macam biasa. So hari ada masalah pun ada masalah juga. So maksudnya macam gitu. Yang saya rasa cerita yang mewakilkan saya, cerita Joker tu. Saya betul-betul terasa macam, ini dekat lah. Dia faham rasa seorang komedian tu macam mana. Dia punya kesakitan. Tapi hari ni bukan cerita pasal komedian ni kan. Tapi alang-alang saya luahkan sedikit lah. Rasa. Kadang-kadang orang jumpa tegur, itu, ambil gambar kan, tepuk-tepuk tu. So, benda tu kadang... Kadang orang contoh, buatlah kelakar. Ada rasa macam heart to heart with Zizan Razak. Betul. Mami, tadi Mami ada kongsikan yang kita gelak ketawa, kadang-kadang yang pedih, yang sakit dekat dalam tu hanya orang yang suka ketawa je tahu. Apa maksud Mami sebenarnya? Maksudnya macam Mami sendiri ataupun Zizan sendiri lah. Pasal memang kita di pentas ni kita diberi satu anugerah untuk bagi orang semua ketawa. Baik di TV station ke mana ke. Cuma sekarang kita punya kesakitan tu, maksudnya kita punya personal matter, maksudnya with the family, dengan anak-anak, apa benda dengan... Ialah contoh macam almost, bukan saja Mami, dalam tempoh kita pandemik hari tu, 2 tahun. Almost 2 tahun lebih, dekat 3 tahun, kita tak ada kerja. So, kita nak buat lawak kat siapa? Kita nak buat program kat mana? So, benda tu, kesakitan tu kita sendiri yang menanggung. Macam Mami sendiri, you all tengok kita orang ni masih sentiasa ceria. Nampak, korang tengok muka Mami pun korang dah gelak. Tapi, dalaman kita ni, maksudnya hati kita ni, siapa yang boleh rasa boleh gembirakan kita orang? Betul. Adakah macam Zizan dia rumah lain, dia tak boleh kasih aku gelak. Tak kasi dia gelak. Betul. So macam Zizan sendiri dia kata dia ada Johan. Untuk yang boleh buat dia ketawa. Kau tipu, kau syuting aku cakap pun kau dah ketawa. Pandai je. Maknanya Johan tu maksud juara lah, orang yang juara. Ada lagi cakap. Okey. Lepas ni kita nak tanya Cik Faizul, kenapa bila orang ketawa yang dia buat terapi kan, dia gelak tangan kena gerak, ada yang tepuk-tepuk, ada yang baring-baring kan. Tapi sebelum tu kita nak tanyakan, dengarkan dahulu pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Okey. Rasa lega, rasa puas, rasa lepas semua masalah. Ya, rasa hilang masalah sekejap lah. Itu je lah. Lepas tu ada masalah balik. Rasa darah naik kat muka. Rasa relief lah. Macam rasa happy. Relax and happy. Rasa macam kita release something. Bila kita gelak, kita meriliskan endorphin. Nak tahu endorphin apa tu apa? Pergi Google nanti. Okey, kita akan release stress, release satu acid dalam badan kita untuk neutralizekan diri kita. Okey, sekarang saya rasa happy, saya nak continue gelak. Okey, itu sebenarnya yang mana kita nampak orang gelak pun kadang-kadang kita jadi tenang. Kita rasa macam, gelak tu lawak sangat ke? Kita rasa tertanya-tanya. Betul. Okey, kita nak tanya kepada Cik Fauzul kan, sebenarnya bagaimana kalau mungkin kita ni ada masalah, semua orang ada masalah kan, macam mana kita nak imbangkan masalah kita dengan kita punya keceriaan. Bagaimana sebenarnya kalau mereka yang betul-betul tak jumpa bagaimana untuk nak ketawakan diri mereka, nak ambil satu kata masa untuk diri mereka. Terlalu banyak sangat masalah ni, Cik Fauzul. Okey, menarik tentang pernyataan tersebut. Sebab bila sebut tentang ketawa, beza antara kanak-kanak dan dewasa, kanak-kanak lebih mudah untuk ketawa berbanding dewasa. Dan yang menarik pula, kanak-kanak ketawa tanpa sebab.
Tengok muka kita berapa? Dia boleh ketawa tanpa sebab. Sebab tu kadang-kadang kita tengok anak-anak kita kan. Dia ketawa je. Bila tanya balik kenapa? Tak tahu sebab apa. Sebab mereka tak perlu sebab untuk ketawa. Dia berbeza dengan dewasa. Dewasa ni dia perlukan sebab. Sebab itulah kenapa saya nampak pada ketika sekarang wujud banyaknya apa yang orang kata event-event, banyak wujudnya program-program tertentu untuk membolehkan dewasa ketawa. Bila sebut tentang ketawa ni kan, adakah ketawa ni akan hilang masalah? Tidak. Dia hanya akan hilangkan perasaan negatif itu saja. Sebab ada satu kajian yang menarik tentang ketawa. Ketawa ni akan memudahkan kita merungkai. Maksudnya apa? Sebab ketawa, bila kita stres ni, dia seumpama kita punya berbola yang benang kan. Dia macam kusut dan sebagainya. Dan bila ketawa ni akan menyebabkan dia akan terungkai. Jadi bila kita terungkai, dengan sendirinya kita akan berfikir dengan lebih mudah. Kita akan berfikir dengan lebih rasional. Sebab tu bila orang tanya, adakah kita ketawa akan menjawabkan masalah? Tak. Masalah tak ada. Cuma bezanya, orang yang stres dengan orang yang tidak stres, orang yang ketawa dengan orang tak ketawa, melihat masalah berbeza. So bagi orang yang mana stres, bila tengok masalah, macam manalah aku nak selesaikan. Sebab apa? Pada ketika itu, otak dia dah beku. Otak mindanya sudah tidak boleh berfikir. Namun begitu, apabila ketawa, dia akan terungkai, menyebabkan otak kita lebih mudah nak berfikir. Dan kita akan nampak suatu benda dengan lebih rasional. Itu yang menariknya tentang ketawa. Senang untuk difahami. Maksudnya Cik Faizul, yang Cik Faizul kata tadi macam berbola benang. Betul. Bila tidak ketawa, berbola ikan. Tak boleh. Tak boleh rungkai. Analogi tak boleh rungkai. Dan saya pernah juga terbaca, Encik Fauzul, yang badan kita ni, dia walaupun kita gelak secara semula jadi, ataupun kita buat ketawa, bagi dia sama je reaksi. Ini yang menarik. Ini kajian ni dibuat oleh banyak pengkaji sebelum ini yang mengatakan bahawa ketawa sebenar dan ketawa olok-olok kesannya sama. Kesannya sama. Itu yang tadi Cik Puan tanya tadi. Bagaimana kita nak ketawa sedangkan kita tak ada benda yang menyebabkan ketawa? Betul. Kita ketawa saja. Boleh saya selesaikan masalah ni? Okey, hari-hari ni Encik Fauzul, mungkin Encik Fauzul boleh tunjukkan sedikit kaedah bersama dengan Zizan dan juga Mami Didi. Macam mana nak gelak, buatkan diri kita gelak walaupun tak ada sempat untuk gelak. Biasa selesaikan masalah ni. Kau tanya saya, couple dengan boyfriend komedian je lah. Tak ada pening kepala. Dah 2 kali Bukan lagi stres ke macam tu? Dah 2 kali aku dengar tu. Kepada semua yang menonton wanita hari ini, tolong DM aku untuk Cik Jodoh. Maksudnya dia tengok iklan ke diri lah. Okey, jawab soalan tu. Bila sebut tentang macam mana nak ketawa, okey, sebagai contoh, kita ni selalunya ada banyak benda yang menyebabkan kita stres. Waktu kita bawa kereta sebagai contoh. Bila masuk kereta, tiba-tiba ada kesesakan jalan raya. Tiba-tiba ada traffic light yang lambat nak bertukar daripada merah ke hijau. Ini yang menyebabkan kita rasa stres. Tapi apa kata kita alihkan? Contoh, sambil bawa kereta, gelak je lah. Wow. Itu saja. Bunyinya macam mudah. Dia mudah. Sebenarnya benda tu Zizan mudah. cuba dahulu. Zizan boleh. Zizan dia boleh. Dia gelak saja. Patut tengok kereta sebelah. Gila. Patut saya tinted kereta saya. Dia gelak saja. Saya ketawa. Bila sebut tentang laughter yoga ataupun kelab-kelab ketawa, selalunya dibuat secara berkelompok. Kenapa? Kerana yang mengelakkan apa yang tuan kata tadi lah, tiba-tiba ketawa sorang-sorang, kata gila dan sebagainya. Tapi bila kita ketawa secara berkelompok, secara ramai-ramai, itu menyebabkan ketawa kita akan jadi berjangkit. Contoh macam Zizan dia ketawa, saya pun terjangkit dengan dia. Terjangkit dengan dia. Lepas tu Mami pula terjangkit. Sebab tu terjangkit itu akan menyebabkan berkomuniti. Dan ketawa juga akan menggalakkan kita mengeratkan hubungan. Sebab itu penting dalam ketawa ni. Dalam rumah tangga dan sebagainya. Kenapa kena gerakkan tangan kita, tepuk dan sebagainya? Sebab apa? Kalau ikut kepada terapi ketawa yang sebenar. Terapi ketawa yang sebenar, dia memang ada 4 step. Dia ada 4 langkah. Daripada tepuk ketawa, kaedah pernafasan ketawa, kaedah tepuk kanak-kanak, dan ada pula senaman-senaman ketawa. Itu yang bergerak tu. Dan kalau kat seluruh dunia ni, dikumpulkan senaman ketawa sahaja lebih ber-1000. Lebih ber-1000. Tapi kalau tak jalan juga, mana tepuk ni, tepuk apa kanak-kanak? Sepak muka. Jangan ya adik-adik, kalau tengah tengok jangan. Okey, ada 1000 Mungkin kita boleh cuba satu, Cik Fazul kan? Mungkin kita boleh cuba satu. Boleh. Contohkan. Mungkin kita boleh start dengan tepuk ketawa tu. Contoh kalilah tepuk biasa kan? Tepuk kan? 1, 2, 1, 2, 3. Itu tepuk biasa. Tapi kita alih pula. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho. Kita fikir banget. Sebenarnya benda tu, kenapa dia sebenarnya menggabungkan 2-3 perkara. Dia suka. Memang suka. Dia menggabungkan teknik pernafasan. Sebab pernafasan ni adalah kaedah untuk kita release, untuk kita keluarkan. Lepas tu, ho,
ho, ha, ha, ha. Dan bila ada ho, ha, 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 kita punya badan merakam itu sebagai ketawa. Faham? Merakam itu sebagai ketawa. Sama juga sebagai contoh, ketawa tertarik. Saya sebut tadi tertarik. Tertarik macam mana kan? Kita tarik macam tu kan? Rupanya. Ye. So maksudnya, dia ada kaedah, ada tekniknya yang kita boleh buat untuk apa? Untuk ketawa. Contoh, ketawa bila kita tengok bil kita stres. Sebab maafkan saya. Nampak? Dengan trigger sikit je pun dah menyebabkan ketawa. Ini benda ni yang penting untuk menyebabkan orang ketawa. Okey. Ini paling best. Bila ketawa sampai keluar air mata. Memang ketawa kata optimum lah. Okey, baik. Zizan okey ke tarik dah. Maksud tarik. Lepas ni, kalau saya pergi kedai mamak, saya tengok aneh tu tengok tarik, saya akan teringat Zizan. Okey, baik. Zizan okey ke tu? Saya okey. Kita nafas kejap. Okey, kita masuk zen. Tadi Cik Fazil cakap ada satu tepukan. Pernafasan? Pernafasan ada. Contoh kita tarik nafas. Lepas. Kemudian kita tarik. Lepas. And then tarik pula. Dan lepas dan ketawa. So maksudnya kita ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Ini saya rasa kena buat berkumpulan lah. Betul. Nampak sangat Zizan sedang mencuba. Saya tengah tengok. Okey, baik. Okey, Mami okey. Dia buat lah. Saya buat dan kereta saya buat. Tengok dalam program boleh buat nanti. Masuk jam je. Steering tak tahu ke mana dah. Okey, baik Mami, nak tanya. Anda berdua ni, bila masa anda stres dan anda perlukan cara untuk menghilangkan stres, adakah anda menggunakan cara gelak ketawa ini? Saya solat lah. Okey, semua diam. Jom pergi masjid. Gegar pula. Dia sedih dah. Jangan sedih. Mami, adakah Mami menggunakan gelak ketawa ni untuk cuba mengurangkan stres? Memang? Aku tak tahu. Baru ini aku tahu pasal dia punya teknik ni. Tapi biasanya Mami buat macam mana Mami lakukannya? Nak hilangkan stres. Tapi tak tahulah macam mana. Memang kat rumah tu kadang dia terkeluar sendiri. Time-time tengah masak tu tiba-tiba communication dengan husband tu tiba ada benda yang salah buat, aku kena seorang kat dapur tu. Kadang-kadang dekat dapur, dekat office, dekat mana-manalah. Pasal suami kita sekarang dia selalu miscommunication. Dia lah penghibur. Mak dia yang selalu buat kita tahu lah. Dalaman sangat tu. Tak selalu dia tak nak dengar. Okey. Boleh cakap kat sini lah. Dia tahu je. Zizan sendiri adakah macam saya suka menyelesaikan masalah. Saya anggap masalah itu adalah teka-teki. Okey. Kadang kenapa jadi masalah? Contohnya satu tempat kerja kan, kita terdatang lambat ke semua benda. Kalau kita salah, minta maaf aja. Itu buat saya rasa lega lah. So saya suka menyelesaikan masalah kalau saya ada masalah. Tapi kalau awak stres, awak pernah tak gelakkan saja? Stres ni, okey. Kalau stres saya akan detect kenapa. Stres sebab kadang tak cukup tidur, saya akan cukupkan tidur saya. Saya macam itu. Saya tak boleh tipu diri saya untuk saya selesaikan masalah tu dengan cari jalan keluar. Tapi awak rasa lepas ni kalau awak stres, awak akan gunakan kaedah teh tarik? Saya rasa kalau saya tahu benda ni, ini antara satu benda saya boleh guna lah. Teh tarik satu. Macam mana? Okey. Tapi kebanyakan kalau wanita ni dia jarang sikit gelak. Kalau ada orang kata isu-isu tu mungkin dia gelak. Tapi lelaki ni senang duduk kedai kopi ke. Siapa cakap macam tu? Kajian. Kita lepak kedai mamak, kita tengok macam kejap-kejap gelak. Macam Zizan. Tak sedar diri kan kadang. Saya tak ramai kawan actually. Tapi saya ada, macam saya suka racing, saya suka selesaikan dengan main simulator ke semua benda. Saya suka gadget, Google search YouTube ke semua benda. Itu cara saya menyelesaikan. Mungkin dulu lain, mungkin saya suka main game, tapi hari ni saya suka cari benda yang boleh perkembangkan kerja ataupun kerjaya saya. Macam racing, saya suka racing dan ada hari race saya akan race. So saya kalau setengah orang kalau dia stres, dia cari jalan yang macam tak selesai. Saya kalau saya stres, saya akan tukar, dia panggil anjakan paradigma. Saya akan tukar kepada benda yang membuatkan saya jadi lebih hebat. Okey, ini saya kira salah satu tips juga daripada Zizan kan. Kita tengok Zizan macam Zizan suka gelak. Sebenarnya tidak. Sisi lain dia sebenarnya dia adalah seorang serius, dia memerhati. Yes. Mungkin Zizan boleh berikan tips untuk mereka di luar sana kan. Mereka nak cari orang kata
tak payah gelak pun untuk kita nak jadi happy. Ya, betul, kita betul. tahu macam mana cara. Betul. Kalau saya Anjakan Beritikmah ni saya tengok daripada cerita Afrin Syauqi dulu. Okey. Saya pun study apa tu Anjakan Beritikmah. Kalau kita ada masalah, jangan kita pergi cari macam setengah orang dia pergi bawah longkang ke, nak bunuh diri ke, apa tulis kat Facebook ke, aku gini. Macam saya, kalau saya stres, saya akan lepaskan kepada kerjaya saya. Macam kerja saya akan buat betul-betul. Sampai saya sepuas. That's my happiness lah. Setengah orang dia gelak ataupun macam mana kan. Ataupun saya pergi racing, sebab racing tu adalah kerjaya saya juga hari ini. Ataupun kalau saya masuk satu pertandingan, saya nak pastikan saya menang. Supaya orang yang buat saya stres tu, dia tengok macam, oh, Zizan tak pernah kalah. Macam itulah. That's my happiness. Itu cara Zizan. Ya. Baik, dan Encik Fauza mungkin Encik Fauza boleh membantu mereka yang sedang menonton sekarang ni. Mungkin ada kalanya sangat-sangat stres tapi tak tahu macam nak hilangkan stres dan gelak menerusi terapi gelak ketawa ni, mereka boleh sebenarnya menghilangkan stres. Jadi sedikit pesanan buat mereka lah Encik Fauza. Kalau nak mula tu macam mana nak mula? Satu perkara yang semua orang kena faham. Stres tu pilihan. Kita boleh memilih untuk stres dan boleh memilih untuk tak stres. Betul. Tentang satu perkara. Contoh, bila sebut sahaja tentang yang mudah macam tadi, traffic jam. Ramai orang memilih untuk stres waktu traffic jam. Tapi ada setengah orang, dia memilih untuk tak stres. Kerana bagi dia traffic jam itulah masa yang terbaik untuk dia rehat. Masa terbaik untuk mendengar radio. Masa terbaik untuk makan jajan. Sebab apa? Dia mengubah, dipanggil sebagai, kalau nak istilahnya sebagai reframing. Bagaimana untuk reframe minda kita daripada melihat satu perkara itu sebagai negatif kepada yang positif. Dan bila menyebut sahaja tentang terapi ketawa, dia adalah satu kaedah sebenarnya. Sebenarnya ada banyak kaedah kat luar sana untuk kita tangani tekanan. Dan tekanan ni ada dua jenis sebenarnya. Tekanan yang baik dan tekanan yang buruk. Orang kena faham. Orang kata, Tuhan jangan bagi aku tertekan. Tunggu dulu. Sebab tekanan ni adalah, ada tekanan yang baik. Ada tekanan yang buruk. Dan tekanan juga yang menyebabkan kita ingin berjaya. Tanpa tekanan, kadang-kadang orang susah nak berjaya. Kerana dia tak ada benda yang menyebabkan niat ke depan. Sebab tu penting. Bila tentang stres ni, kita kena faham bahawa stres ni ada stres yang baik, ada stres yang buruk. Yang kita tak mahu ada stres yang buruk ni. Yang menyebabkan kita membuat keputusan yang tak rasional dalam hidup kita. Hingga memilih ke jalan yang tak baik. Sebab tu bila sedang ketawa adalah untuk apa? Untuk kita ada kaedah yang instan, kaedah yang segera untuk buang segala tekanan-tekanan yang negatif ini. Lepas tu bila sedang ketawa, senang saja. Waktu kita memasak, boleh ketawa sambil masak. Waktu kita mandu kereta, boleh ketawa waktu mandu kereta. Kita tengah racing, boleh ketawa waktu racing. Betul. Sebab apa sahaja yang kita buat dalam kehidupan kita yang dulunya kita nampak itu sebagai satu stres yang negatif, jadikan ia positif. Untuk menyebabkan hidup kita bahagia. Yang penting sebenarnya kita nak bahagia. Yang penting adalah untuk tenang. Sebab tu apa saja kaedah untuk dapat kebahagiaan, ketenangan yang baik lah. Macam tadi tak boleh cucuk-cucuk kan. So maksudnya kita yang kaedah-kaedah itu kita guna pakai untuk tenang dan bahagia. Sebab tenang itu mahal. Okey, baik. Saya suka kata kuncinya reframing itu. Reframing, Dan Mami, sedikit di hujung perbincangan kita, Mami, kadang-kadang orang relatekan ketawa ni macam tak serius. Sebenarnya ketawa tu satu terapi. Betul. Sebenarnya macam wanita sekarang lah, kebanyakan diorang banyak yang DM Mami. Pasal dia tengok kita ni happy. So, Mami tolong share. Dia kata, Mami tolong share macam mana Mami, saya tengok Mami tak pernah macam susah sangat. Saya tengok Mami pun saya rasa macam saya release. Saya tenang. So, apa yang Mami buat dalam media sosial tu sebenarnya bukan kata saja dibuat-buat. Sebenarnya nak bagi diorang tu macam kebanyakan wanita-wanita kat rumah ni, especially suri rumah. Diorang kehidupan diorang stres. Satu dengan anak-anak lagi. Ada pula dapat anak yang bertindih-tindih, maknanya serentak 5 orang semua bertingkat-tingkat macam tangga. So diorang punya masa tu memang kat rumah. So diorang perlukan hiburan. So benda tu bagi Mami macam contohlah macam wanita sendiri, selain you tak ada aktiviti, you cuba cari aktiviti. Maksudnya dekat rumah tu kalau tak ada gym, pergilah berjalan, pusing dekat keliling rumah ke ataupun bawah ada taman. So kalau kata macam you stres, suami kadang kata balik pukul 4, tiba-tiba pukul 8 tak sampai-sampai pun stres juga. Pasal tak ada siapa nak bantu dekat rumah. So benda tu you pergi layan movie dengan anak ataupun you go, jangan membawang sangat lah. Maknanya dia jangan membawang sangat pasal benda-benda yang ni. Dia cari aktiviti beriadah yang you rasa macam boleh release you punya stres. So macam Mami sendiri, kita nampak macam Mami dengan Ziza sendiri, you all nampak kita orang ni ada memang akan hiburkan you all. Tapi kita orang ni ada tahap dia. Ada time, ada limit yang
di mana when kita buat kerja, kita akan buat betul-betul buat apa yang kita nak. So jangan orang kata usik kita lah. Maksud jangan usik Tahu kita dari batas segi. lah. Maknanya kalau kata nampak kita gembira tapi dalam kegembiraan kita orang tu ada batas. Okey, baik, itu yang Azizan dah katakan tadi. Ya, saya. Luahan seorang Azizan Razak. Baik, di penghujung ini mungkin kita boleh gelak ketawa bersama. Boleh. Kita buat apa yang Azizan paling suka ya, Encik Fauzul? Gelak ketawa teh tarik tadi. Kena buat sama-sama. Okey, kita buat sama-sama. Alright, okay? boleh. Baik, tapi sebelum itu kami nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiganya, Encik Fauzul, Azizan dan juga Mami Didi Alias. Semoga apa yang dikongsikan ini memberikan manfaat, pada masa yang sama menghiburkan anda. Pelajari teknik-teknik dan juga stres itu adalah pilihan seperti mana Encik Fazul kongsikan. Jadi tahu pilihan anda dan juga tahu apa tindakan anda untuk kurangkan tekanan. Okey, kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu, tapi sebelum tu kita gelak dulu. Boleh. Gelak. Zizan lead kan Encik Fauzul? Boleh. Satu, Macam kau tak ikhlas. Saya ikhlas. Okey. Semua sebab dalam hati ni. Tapi sebelum tu lah saya nak share sikit. Silakan, Mami nak share sikit lah kepada peminat saya. Peminat saya dan juga rakan-rakan penyokong-penyokong saya. Pastinya saya akan terbang ke Borneo untuk Stylo Fest pada 4 hingga 6 November di Sabah International Convention Center. So saya minta semualah rakan-rakan usahawan, rakan-rakan artis untuk berkumpul kat sana. Pasal ini kali pertama kita bergerak selepas pandemik. Okey, Thank you kepada wanita hari ini juga. Terima kasih Mami. Zizan, Mami rasa tadi awak gelak tak ikhlas lah. Saya ada ikhlas, ada C-class, ada banyak kat rumah. Kami faham C-class tu, tapi mungkin kita boleh lakukannya. Kita boleh. Okey, jom sekali lagi. Ni yang ikhlas daripada Zizan. Okey, last. Wow, banyaknya komen-komen baca, kan? anda di Facebook. Okey, saya nak bacakan mana? Adidi. Ada ketawa sedih, ada ketawa buat-buat, ada ketawa terlalu suka, ada ketawa membuatkan kita geram, ada ketawa sendiri akhirnya menangis. Jangan menangis tapi awak ketawa sampai menangis. Itu best. Macam tadi. Itu daripada Adi. Kita nak baca daripada Puan Rokiah Syafi'i. Hari ini pun rasa bahagia, ketawa yang lebih sangat bila dapat join WHI dengan tajuk terapi ketawa. Lebih-lebih lagi ada Zizan dan Mami Didi Alias. Ya, kami dekat sini pun cabaran juga untuk menjalankan orang kata perbincangan ni. Ya, betul. Okey, ini saya memang suka komen. Apa tu? Siti Roha. Saya kalau sakit hati nak marah, saya akan pergi ke suatu tempat, saya akan ketawa sepuas-puasnya. Untuk dapat mood ketawa tu, saya buat menjerit, lepas tu saya akan cakap, saya cantik, buat apa saya sedih? Wow, saya suka Siti Roha. Saya tak baca lagi dah gelak. Okey, sekejap. Tapi baguslah kan cara dia. Dia cantik, kenapa dia nak sedih? Ini daripada Izzah Adam. Kita macam gelak, terapi dan sebagainya kan. Untuk Izzah, bagi emoji ketawa pun dah boleh buat saya ketawa. Kami harap awak kalau tengok muka kami, awak tak terus tergelak lah. Tapi kalau kami membuatkan anda terhibur hari ini, kami sangat-sangat gembira dan teruskan dengan mood ceria ini dan sentiasa orang kata hilangkan stres anda. Betul. Macam tadi Encik Fauzul dah kongsikan. Stresnya ada dua, yang baik, yang buruk. Jadi pilihannya di tangan kita. Ya, betul. Dan esok hari Selasa kami akan kembali dengan satu lagi menu, iaitu menu masak lemak. Siapa penggemar masak lemak? Kongsikan apa menu kegemaran anda di Facebook kami. Esok kita akan bawakan. Betul. Jadi kami akan jumpa anda esok. Jaga diri di mana jua anda berada dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Ingat teknik gelak. Jom kita ketawa. Tarik. Okey. Si suami kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri.